好的，大家平安。今天我们又见面了。我们今天要一起学习关于“和”的部首。那么这个“和”，它的印尼语，它的意思呢，呃，或者是英语的话，有很多种。我决定用这个巴迪巴迪亚，因为它有时候就是在某一个时间的话，某一定的情况下，就是专门指道和。Jadi arti daripada huruf H ini kalau di browsing banyak sekali artinya ada serelia, ada em, termasuk gandum, biji-bijian. Tapi yang saya tulis di sini artinya padi-padian karena ada eh, konteks tertentu dia menunjuk kepada padi, khusus padi. 所以我在这里就写成它的印尼语是 padi-padian, jadi kelompok termasuk kelompok padi-padian. 好的，我们现在先看经文。第一处经文是从《生命记》第15章14节，要从你羊群禾场酒榨之中多多的给他。耶和华你的神怎样赐福于你，你也要照样给他。在这里，这个禾场如果是印尼语的话，它写的是 tempat pengirikan。如果看词典的话，就是 lantai untuk menebah，menebah 嗯，就是让碎 bulir gandumnya itu terlepas daripada tekan daripada batangnya. 禾场 tempat untuk menebah。好的，我们再看第二处经文，从哥林多前书3章12到13节。若有人用金银宝石草木和街在这根基上建造，个人的工程必然显露，因为那日子要将它表明出来。有火发现，这火要试验个人的工程怎样。在这里就是如果在圣经里面我们看到这个河街 rumput kering atau jerami，就这个街的意思呢是 batangnya，河街 batang padinya atau batang gandumnya。好，我们再看第三处经文，利未记2章14到15节。若向耶和华献出熟之物为素祭，要献上枯了的禾穗子，就是压了的新穗子，当作出熟之物的素祭，并要抹上油，加上乳香，这是素祭。这个穗子 bulirnya 禾穗子 bulir gandum 这个就是跟和字有关的经文，我们就看到这里。接下来我们来看看这个部首和的演变。那我们来看这个一开始这个字呢，就好像哎，这个和对吧？就是稻禾的那个样子，就是它这个是它的杆把当呀，然后这个是它的叶子，然后是它的根。那么这个垂下来的就是满满的饱满的穗子。Jadi bentuknya itu menyerupai bentuk aslinya bulir-bulir gandum atau padi tersebut. Yang merunduk itu yang berisi. Bukankah ada pepatah yang bilang makin padi makin berisi makin merunduk，就是垂下来的那个。都 bulir gandumnya yang penuh，因为它就是它越饱满，
它就越沉，makin berat，jadi makin merunduk，垂下来。好，然后到经文还是有一样的，还是看得出来这个样子。然后这个到小篆呢，哎，这个垂下来的开始就是用比较平的这个横线来画出来，然后到隶书还有到现在我们使用的这个楷书呢，就已经变成了一个撇了，就是原来的这个样子已经没有了。这个就是和字的演变过程。好，我们来看这个它的来源，这个字读和。为汉语一级通用规范汉字常用字. Jadi dia termasuk kata yang sering dipakai. 此字始见于商代甲骨文及商代金文 ditemukan di huruf pada zaman dinasti Shang. Jenis hurufnya huruf orakel yang terukir di tempurung kura-kura atau tulang binatang. Nah, juga ditemukan di Jinwen, jenis huruf yang terukir pada alat-alat perunggu. 其骨字形像骨碎下垂的农作物. Jadi dia memang bentuk awalnya itu menyerupai tanaman pertanian, yaitu seperti padi-padian atau gandum yang merunduk. Penyici guzi. Jadi makna awalnya adalah padi. Ji, 这个读树. Jadi dia guzi itu kalau dicari artinya bisa jawawut atau padi yang belum dikupas, gabah. Nah, 这个树 kalau dilihat itu millet, bisa cari artinya itu millet. Jadi sejenis sejenis bahan pangan biasanya pengganti beras gitu ya yang dimakan. 后泛指一切粮食作物. Kemudian maknanya meluas jadi menjadi bahan pangan. Jadi awalnya itu hanya menunjuk kepada padi-padian, kemudian jadi meluas, jadi kepada bahan pangan. 有时专指稻子. Nah, ada kalanya khusus menunjuk kepada padi. 好，我们现在接下来再看，和是汉字部首之一，从和的字大致可分为两类。Huruf-huruf yang terbentuk atau memakai komponen huruf he ini secara garis besar bisa terbagi menjadi dua jenis. 我们来看这个第一类，表示谷类植物的， jadi termasuk yang menunjukkan tanaman tanamannya gitu, jenis-jenis tanamannya. Ru yang ini benih benih padi. 所以说如果大家看过或者听过有歌曲，中国的歌曲，大陆的歌曲，有一首叫插秧，是吧？ Jadi 插秧 itu dia lagi menancapkan benih padinya. Yang itu benih padi. 好，然后这个稻 padi， 这个叫黍，黍 itu sejenis sama aja sejenis jawawut juga. 好，然后这个是穗 bulir padi。 好，然后第二类 jenis yang kedua 表示与谷类有关行为的， jadi segala
jenis kegiatan yang berhubungan dengan segala sesuatu yang menyangkut tanaman padi-padian ini. 比如说什么呢？种 menanam, su menyewa, 税 pajak。然后这个秀的意思呢是植物抽穗开花。秀ini artinya bunga atau buah yang keluar dari batang tanaman tersebut. 所以说有一个词呢，这个叫秀穗，秀穗 artinya keluar bulirnya, bulir gandumnya，就是这个意思。好的，这个就是两大类。那么在细分之后呢，kita lihat lagi，我们再看一看它的功能。kita lihat fungsinya daripada huruf he ini. Kalau menjadi komponen yang struktur hurufnya terbagi atas dan bawah，就是上下结构的汉字的话，这个和字呢就写成这样，就是原来的这个和是吧？但是它比较扁扁的，tapi dia bentuknya agak apa gepeng gitu ya，就是有可能是在上面，也有可能是在下面。那我们来看一下它的功能。第一个功能，这个和字呢，作为结构变体。标示符号构成会意字. Jadi fungsi yang pertama, dia sebagai varian atau bagian untuk membentuk struktur huruf tersebut sebagai simbol yang menunjukkan arti. Dan ketika digabungkan, membentuk sebuah huruf yang termasuk kelompok penggabungan arti. 好，我们看这个有三个字，第一个字呢读丙，丙，这个丙它的意思就是，如果看它的字形，就是原来的那个字形，ketika kita melihat huruf awalnya 就好像一只手，就是手持一盒。Jadi seperti tangan yang memegang sebuah ya batang padi gitu ya. 它的意思就是拿着、握着、memegang atau menggenggam，menggenggam。所以有一个词就是叫秉烛，秉烛，秉烛夜游。秉烛夜游. Jadi malam-malam ya kalau lihat di kamus katanya berpelesir gitu ya, jadi jalan-jalan. 秉烛夜游 malam-malam jalan-jalan menenteng lentera. 秉烛夜游就是这个秉，因为它就是用手握着、用手拿着的意思。好，然后看这个琴，哎。大家肯定也知道，这个秦呢，就是秦朝那个秦，还有秦始皇的那个秦。秦 ini biasanya kalau cari di kamus juga, semua juga bilangnya banyak yang menjelaskan adalah dia nama negara bagian uh, pada saat di Zhou ya, Zhou Tai. Jadi pada saat dinasti Zhou itu, Qin merupakan salah satu nama negara bagian. 但是再查的话，就是看那个《说文解字》的解释呢，这个秦就是双手持杵冲河谷的样子，dua tangan memegang alu. Jadi untuk menumbuk gitu ya di alu，就是这个秦。其实呢，这个秦字呢，就是由古人认为
这个也是一种和名。Jadi dia salah satu nama daripada jenis padi-padian. Chin ini kalau dulunya gitu menurut kamus ya. 然后这个字也是饼，ini juga bacanya 饼，但是它的意思呢是禀告的禀，artinya melapor kepada atasan，禀告、禀报。如果经常看那个古装戏的话，就是禀告皇上是吧？禀告这个禀，有这个会议字，jadi komponen huruf A digabung dengan komponen huruf B, dia membentuk lagi huruf baru yang artinya itu adalah penggabungan makna. 好，这个就是第一个。好，然后我们来看这个第二个功能。作为功能辩题，类化符号充当形旁。Untuk yang kedua, itu dia merupakan varian daripada yang ditunjukkan itu fungsinya sebagai simbol pengelompokan jenisnya dan membentuk dia berfungsi sebagai radikal, 形旁 penanda bentuknya. 好，我们来看，表示与谷类植物有关。Nah, ini yang berhubungan dengan tanaman padi-padian tersebut. 比如说什么呢？这个稿，这个稿呢，跟现在的讲稿那个稿naskah 一样的意思，稿。这个算是书面语，是谷类植物的茎。Jadi dia merupakan artinya itu batang daripada padi-padian tersebut，叫做秆。那么这个也是，这个读杆，yang artinya juga tangkai atau gagang。有时候我们如果看电视剧或者看小说，有打仗的时候，那个拿着枪杆儿、枪杆，就是这个杆，还有钢笔杆儿，itu juga batang pena，呀。还有一个词呢，这个在词典里面我找到的高粱杆子，高粱杆子。高粱是kalau bahasa Indonesianya itu sorghum，也是一种谷类。Jadi padi-padian juga sorghum。高粱杆子 batang sorghum，就这个。好，我们来看这个第二个，充当形旁，它表示什么呢？借指时间dipinjam untuk menunjukkan waktu。比如说什么呢？这个季节，大家都知道是吧？春季、夏季，这个季，一年四季，artinya musim。一年四季，jadi setahun ada 4 musim。还有musim, misalnya musim panen satu jenis tanaman itu bisa disebutnya sikuaci. Sikuat ada yang pakai arhwa juga, sikuacir, sikuaci. Ayo wangji, kalau wangji itu masa sedang ramai-ramainya gitu ya, wangji. 也指一个时期的末了。Dia juga menunjukkan masa-masa akhir sebuah ketika satu masa atau satu periode. 比如说清季, itu tahun-tahun terakhir masa pemerintahan dinasti Qing, 清季。还有一个呢，就是挺有意思的，我也刚刚知道的，就是兄弟就排
排行里代表第四或者最小的，可以用这个季地。Jadi kalau urutan di dalam saudara laki-laki, dia adalah keempat atau yang paling kecil, sebutannya juga pakai ini, 祭地。还有另外一个呢，指农历一季的第3个月，一年四季，每个季节就是3个月嘛。Satu tahun 4 musim, setiap musim itu periodenya kan 3 bulan。那就是这个季呢，可以用来就是表示每一个季节的最后一个月。Dia menunjukkan, misalnya kalau pakai 季春berarti musim bulan terakhir di musim semi, bulan ketiganya musim semi, 季春就是这个意思，季。然后这个呢，哎，这个是异体字，ini adalah varian lain daripada sebuah huruf yang kita pasti kenal，叫做年，年，新年的年，年 untuk tahun。那我在这里，先不讲，等一下到了讲汉字的时候，就是后2页的时候，我再讲讲这个年，因为它有很多意义。Ini huruf varian lain daripada huruf nian yang artinya tahun. Nanti di slide berikutnya akan kita pelajari bersama. 好，我们先看，如果这个和字它是充当左右结构的话，而且它的位置是在左边，它的形状，它的字就变成这样，瘦瘦的和。Jadi kalau misalnya secara struktur huruf, struktur aksara merupakan struktur kiri dan kanan, dan dia posisinya di kiri, maka huruf he ini bentuknya jadi kurus-kurus seperti ini. 好的，那我们来看这个，它的功能就是作为结构变题类化符号充当形旁。Jadi kalau dia seperti ini, dia merupakan varian penunjang struktur aksara yang menunjukkan pengelompokan jenisnya dan menjadi penanda makna. Penanda bentuk, 对不起，penanda bentuk 形旁，表示与农作物或农作物的果实之属。Jadi dia merupakan menunjukkan kategori hasil buahnya daripada tanaman pertanian ini. 比如说什么呢？这个号，这个号也是一种谷类的名称。Ini namanya hao juga salah satu daripada jenis padi-padian. Kalau sekarang dia dipakainya yang bentuk kirinya itu bukan he lagi, dan yang dibacanya sama hao，但是它的意思就已经不同了，就是消耗的那个耗，yang artinya menghabiskan. Tapi awalnya huruf ini dan huruf mau ini, lalu kirinya adalah he, itu dibacanya hao, artinya nama daripada jenis padi-padian juga. 然后这个稻 padi, 这个科 dia adalah jelai yang tumbuhnya itu di dataran tinggi. 藏族西藏 di Tibet 就是有青稞酒，青稞就是这个稞ya, jadi dia juga jenis padi-padian yang tumbuhnya itu di dataran tinggi.
好，现在我们来看第二个，表示与农事有关。Nah, ini berhubungan dengan hal-hal di dalam ya pertanian, kegiatan bertani tersebut. Zu, ya seperti tadi. Zu artinya sewa. Shui artinya pajak. Pajak. 就是kalau zu itu biasanya dizu sewa, maksudnya sewa tanahnya gitu ya. Nah, tanah sewa tanah. Nah, shui, tian shui, pajak daripada sawahnya gitu. 然后这个枝，哎，这个枝就是行庄稼种的早一些或者熟的早一些。枝 ini 方言 bahasa daerah yang artinya menanamnya itu lebih pagi daripada masa tanamnya misalnya maksudnya mungkin kepagian gitu ya. Jadi 早一些，熟的早一些，也叫这个枝；种的早一些，也叫这个枝。Yaitu karena fangyen ya di dalam satu bahasa daerah yang dipakai. 支庄，支庄稼. Jadi maksudnya ini maksudnya hasil tanaman atau ladang yang ditanamnya lebih pagi. 知谷子, padi yang tanamnya lebih pagi atau dipanennya lebih pagi. 早一些。好，那么现在我们来看表示与农作物有关的事物或现象。Yang ketiga itu menunjukkan kepada hal-hal atau gejala atau kejadian yang berhubungan dengan kegiatan atau tanaman pertanian tersebut. 比如说这个，这个读比，指粮食颗粒饱满或空壳。Kalau pi ini dia berarti gandumnya ini atau padinya ini pupauman, isinya tuh tidak penuh atau juga kunker, jadi dia nggak ada isinya. Kalau dari KBBI itu bernas ya, bernas. Jadi bernas itu berisi, berisi penuh. Nah, yang ini berarti pi ini artinya padi yang tidak bernas, tidak berisi. Pi. 好，这个秋农作物熟，秋 artinya tanaman tersebut, tanamannya itu sudah masak, sudah siap dipanen. Nah, kalau bahasa Indonesianya waktu panen, ciu ini, waktu panen. 所以麦秋 waktu panen gandum, 麦秋。这个科农作物类别 jenis daripada tanaman tersebut. Jadi makna awalnya kata 本意就是品类等级. Makna awalnya itu dia artinya kualitas atau tingkat daripada kualitas sesuatu. 品类 jenis 农作物nya, jenis daripada tanaman 农作物 tanaman daripada pertanian. 然后这个叫忍，庄稼成熟，udah matang, sudah masak. Bacanya ini ren, artinya panen. 丰人，丰人 jadi panennya banyak melimpah. 丰人。这个糠，糠如果看就是骨皮ya, jadi kulit padinya ya, sekam kulit padinya. 糠，还有这个穗，农作物长出果实。bulir padinya, bulir hasil daripada tanaman padi-padian tersebut. 大家也肯定记得，就是在圣经里面有很多麦穗，是吧？掐起门徒掐起麦穗来吃，
这个有，如果就是口语的话，有人就说麦穗儿，麦穗 bulir gandum，就是它的穗，就是它的农作物长出果实。好，现在就到了这个学习一个汉字都包含了什么意义？那首先，我们先看一看这个"秀"字吧。这个"秀" yang tadi artinya bulir, keluar bulir padinya, bulir gandumnya, keluar bunganya, keluar buahnya. 这个"秀"第一个意思呢，就是植物抽穗开花。jadi keluar bulirnya itu秀穗。刚才就已经谈到了这个是吧？然后第二个意思呢，突出，dia menonjol，高出，dia lebih tinggi daripada yang lain。所以为什么有一个词就是优秀，优秀，优秀人才，这个优秀就是这个"秀"。有一个还有一个呢，它的意思就是清秀，清秀，清秀 itu artinya 清 itu kan bersih, show menonjol gitu ya. Jadi yang kayak maksudnya bagus banget gitu, bagus sekali. 秀丽, cantik jelita. Atau kalau mau 形容一个女的或者男的，很漂亮，很好看，也可以说眉清目秀，眉清目秀。还有一个成语呢是"秀外慧中"，秀外慧中jadi di luar tampaknya bagus, di dalam pandai，秀外慧中，就是有一个很好的一个成语是吧？然后它也有包含聪明、灵巧。聪明 itu pintar，灵巧 itu terampil，内秀、心秀，就是有这个词，用这个"秀"。然后优异kalau 优异 dia punya arti 优异 sebetulnya agak mirip dengan tucu ya. Kalau tucu itu kan menonjol sendiri gitu kelihatan. Jadi dari yang lain dia menonjol. Kalau 优异 beda daripada yang lain. 优异 ya beda daripada yang lain. Bagus sekali, unggul, 优秀。所以有的我们就说优异人才哦，这个人是优异人才，orang ini punya kemampuannya, keterampilannya itu yang bagus sekali, ya, unggul，就是这个。还有这个"秀"呢，也可以做成姓名，bisa dipakai juga"秀" ini juga ada artinya tentang marga，就是这个"秀"。好的，我们现在看这个"年"，这个"年"字，它有很多意思。第一个当然是时间的单位，jadi satuan untuk waktu yang artinya tahun。然后第二个意思呢是量词，dia kata bantu kata penggolong，用于计算年数，untuk mencatat dan menghitung tentang jumlah tahunnya atau masa tahunnya。3年5载，3年5载这个年，然后每年的年 bisa artinya 每年的，jadi tahunan。比如说年会 rapat tahunan，年产量 panen atau hasil tahunannya。
年产量hasil产量itu bisa produksinya, bisa hasil panen, 年产量，jadi hasil tahunan。好，这个年也可以表示岁数，usia atau umur，年纪、年龄，是吧？还有它译诵中按年龄划分的阶段，jadi ada suatu masa dalam hidup seseorang bisa pakai nian ini juga. 比如说什么呢？童年、少年这个年 bisa berarti juga 时代。jadi 时代 itu zaman。明朝末年，明朝末年 berarti tahun akhir tahun atau masa akhir daripada pemerintahan dinasti Ming，明朝末年。好，然后这个年呢，也有一年中庄稼的收成啊，ini yang berarti panen dalam satu tahun。年成，年成 itu artinya hasil panen satu tahun。丰年，丰年 itu ya panen raya, panen yang maksudnya melimpah gitu ya，丰富，丰年是吧？然后也有新年的意思，tahun baru。过年就给大家拜年啊，就是这个年字，karena年 itu bisa berarti tahun baru，所以说，哎，给大家拜年。有关年节的用品，年 ini juga bisa berarti segala sesuatu atau barang keperluan yang berkaitan dengan hari raya tahun baru itu. Karena nian itu, nian itu bisa mengacu ke tahun baru Imlek, 新年，春节。所以说，这个有年糕，年糕 itu dodol keranjang. 然后年画 biasanya gambar-gambar yang ditempel di 窗户 atau di pintu juga bisa. Itu yang ketika kalau tahun baru Imlek tempel-tempel seperti itu. 那个叫年画。然后我们当然就会买很多东西，为了准备过年，是吧？这个我们可以说年货，买年货，办年货，年货 juga 年 karena dia ternyata memiliki arti tahun baru。好，它也可以说是姓名，姓名 bisa pakai juga nian ini untuk marga 年。然后如果是古代汉语词典的话，我看到了有帝王年号，jadi dia juga bisa dipakai sebagai sebutan masa periode daripada kaisar yang memerintah。这个年，好的。当然，讲了这个年，我们来看看这个苏，耶稣啊，这个我查看的时候呢，这个苏呢，它算是草字头底下是一个办的办事儿的那个办的一体字。Jadi dia kalau sekarang kita lihat dia sama dengan huruf su 苏州的苏，苏醒的苏。那么我们看一下这个书的意思。其实呢，这个书的意思呢，我现在明白了为什么我们的耶稣基督用这个书。这个苏呢是苏醒的意思。苏醒是什么意思呢？苏醒就是 bangun kembali。苏醒也可以说 siuman hidup kembali，死而复苏。那么这个苏它的意思呢，如果大家看词典的话，
mati dan hidup kembali，就是这个书。好，那么最后一个字呢，我想讲一讲这个“和”。这个“和”它读音有很多，ya dia cara bacanya itu banyak sekali. 有1、2、3、4、5，有5个。但是呢，我看看时间，如果时间允许的话，那我就全部讲。但是如果时间不允许的话，那我单单讲和第一个音。Jadi kita lihat waktu. Kalau misalnya waktunya masih ada, saya sharing semua huruf he ini. 5cara baca和 dan artinya. 那如果没有时间的话，我们就单单学一个和 dan kedua ini ya。这个和的意思呢是第一个和平、和缓。和平 itu arti 抱歉，平和不是和平，平和。这个平和和缓 artinya lemah lembut。温和，哎，他的性格很温和，很柔和，lemah lembut。啊，然后呢，我们也学一个成语吧，和风细雨。和风细雨，细 artinya kecil, kecil. 细雨 berarti hujannya itu yang nggak besar, tapi bisa jadi dia si kecil gitu ya, bukan gerimis juga. 好，然后呢，和风 jadi anginnya yang 不太大，但是有风，和风很清爽的那个感觉是吧？和风细雨，这个和风细雨，它的印尼语意思呢是 angin semilir hujan rintik。如果是字面意思，jadi kalau lihat hurufnya 和风细雨 artinya angin semilir hujan rintik。但是它包含什么意思呢？就是我们来看一看它的句子吧，例句。老师和风细雨的开展批评和自我批评。老师和风细雨的开展批评和自我批评。Jadi maksudnya secara halus. Secara halus untuk apa? Nah, kalau yang di kalimat ini untuk menyampaikan kritik kepada orang lain dan juga kritik terhadap diri sendiri, otokritik secara halus，就是这个和风细雨。这个和的意思yang pertama，jadi artinya dia lemah lembut。好，然后第二个意思呢是和谐和睦。和谐和睦的意思呢是 harmonis。弟兄不和，哇，ini sesama saudara 不和，tidak rukun，tidak selaras。所以说这个和呢，它包含和睦的意思，和谐的意思。然后第三个意思呢是结束战争和争执。Nah, ketika kita mengakhiri sebuah pertempuran atau ya kalau dibilang perdebatan sengit gitu ya, sampai perang-perang apa gitu, 争执 ngotot-ngotot. Nah, artinya ini he damai, 讲和，berdamai， 讲和。好，然后这个和呢，它如果在下棋方面或赛球 pertandingan bola ya atau kita sedang main catur，这个和表示什么呢？不分胜负。
tidak membedakan, tidak membagi siapa yang nggak bisa dibagi, nggak bisa ditentukan siapa yang menang, siapa yang kalah. 这一局和了，叫做和局。Jadi maksudnya dia seri. Hasil daripada pertandingan ini seri. Hasil dari permainan catur ini seri. 就是和局。好，然后这个第五呢，它可以做成姓名，bisa juga he ini untuk marga。好，那个是第一个意思的和，第二个意思的和呢，它属于一个介词和连词，还有名词连带。Jadi maksudnya menghubungkan. He ini seperti menghubungkan. 引进相关或比较的对象，menyatakan relevansi atau perbandingan。然后第二个呢，它表示并列关系，biasanya artinya itu mirip dengan 跟与，jadi yang sejajar gitu ya, sejajar ketika menyebutkan. Jadi itu kan kayak kata sambung. 什么什么什么什么和什么，就跟还有与，或者是我和他 itu juga ya。啊，然后呢，表示选择关系bisa artinya itu untuk menunjukkan hal ini tuh sesuatu pilihan dan dipakainya 用在无论不管的后面，dipakainya di belakang biasanya kalimat yang memakai 无论不管，比如说无论参加或不参加，我们要好好考虑。Mau pergi atau tidak, kalau dalam bahasa Indonesia jadi atau ya. Mau pergi atau tidak, pergi dan tidak pergi, kita juga harus memikirkan dengan baik-baik, pertimbangkan dengan baik-baik. Jadi dia biasanya he-nya itu dipakai kalau di depannya biasanya ada ulun, 不管. Jadi tidak peduli apapun, walaupun yang seperti itu. 然后呢，一个名词呢，就是 yang artinya jumlah bilangan. Jadi di dalam istilah matematika, dalam penjumlahan, 加法运算中，一个数加上另一个数所得的数。Jadi hasil daripada penjumlahan satu bilangan dengan bilangan lain, hasilnya itu sebutannya 和数。好，这个就是和的意思。那我再占用时间吧，再讲一讲这个和。Bunyi yang kedua itu he, tahun keempat. He. Mungkin sering dengar ya, 大家经常听一唱一和, satu ngomong yang satu langsung nyamber gitu ya, maksudnya ikut-ikutan, 一唱一和. Bisa yang dia 中性词 gitu ya, dia bukan 贬义, dia bukan jelek gitu ya, bukan arti maknanya tuh punya arti yang jelek, bukan. 一唱一和 bisa aja maksudnya jadi saya ngomong yang B ikut ikut menyahut, ikut menyambung. 也可以说我唱歌的时候呢，有人就一唱一和 juga bisa. Jadi ikut sambut menyambut juga bisa. Saut menyahut, saling dukung, 就是这个和一唱一和的意思。然后它的意思呢，就是这个和和谐的跟着唱，ikut bernyanyi. Jadi kalau di dalam artinya sendiri, he itu artinya ikut bernyanyi, 和谐的跟着唱。和谐 jadi yang maksudnya secara harmoni dia bisa ngeblend gitu ya, ikut bernyanyi. Atau juga 我们可以看这个一个成语，一唱百和。一唱百和
ini bisa pakai bukan hanya untuk bernyanyi. Kalau 一唱百和 看在词典里面看呢，就是 seorang tarik suara, yang lain ikut semua。有一个人开始唱，哎，其他人就跟着唱了。一唱百和. Jadi kalau pai itu bukan artinya ratusan, tetapi banyak 百和。那可以说也是，比如说这样，他的这一建议一唱百和，很快得到了大家的赞许。他这个建议一唱百和，jadi begitu ide dia dikeluarkan, semua orang menyambut dengan baik, menyetujui。可能就是因为，他所提出的建议对各方面都有利，bagus bagus untuk semuanya pengaruhnya. Jadi semua orang setuju dengan idenya. 他这个建议一唱百和，很快就得到了很多人的赞许，disetujui langsung sama banyak orang，这就是一唱百和。那我就想，就是想到一个例句呢，就是我们成为一家人的过门曲子一响，哎，一唱百和，所有的 BPMB 老师学员都跟着唱了，是吧？这个也可以说吧，一唱百和。好，然后呢，这个第二个意思，哎，刚才我没有翻译，jadi untuk contoh kalimat yang kedua itu ketika saya mempersiapkan, saya kepikir, oh begitu intro lagu 我们成为一家人, intronya begitu bunyi, begitu masuk langsung semua orang nyanyi, semua orang baik itu guru ataupun siswa di PPMP ikut bernyanyi. 我们成为一家人。好，然后呢，第二个意思，这个贺呢是依照别人诗词或题材和题载做诗词。Jadi dia pakai mengubah saja sebagai balasan atas sajak pemberian sahabatnya dengan susunan rima yang sama. Jadi kalau kalau kita lihat bahasa Indonesia mungkin berpantun kali ya, saling berbalas pantun. Nah, kalau ini 中文呢，就中国的那个习惯呢，就是 berbalas syair. Jadi yang satu memulai sebuah syair, kemudian kan dikirim, maksudnya disampaikan untuk seseorang, mungkin sahabatnya. Lalu nanti ini sahabat yang menerimanya, dia akan buat lagi, digubah lagi dengan rima yang sama. Seperti pantun. Kalau pantun kan ada yang belakangnya bunyinya sama atau jumlahnya setiap barisnya katanya sama gitu. 就是这个意思。奉贺一首，奉贺一首. Jadi maksudnya yaitu artinya mengirimkan gubahan syair. 一首 itu maksudnya sebuah. 一首 sebuah syair. 好，第三个音 untuk yang ketiga itu bacanya hu. Hu ini hanya dipakai itu biasanya yang tamajang atau tapai. Ya, tamajang biasanya yang paling sering, yang main mahjong. Kalau dia udah menang, hu lah, 就是这个 hu. Hu 就是这个 hu. 第四个是活。Hello，我不知道今天玉珠姐在不在？Ya, Cigokcu biasa yang sering dia kerjakan. 和面, karena dia buat pastelnya enak.
就是他做的那个糕点很好吃啊。玉珠姐她经常和面，和 jadi mengadon juga hurufnya ini. So ini bacanya ho artinya mengadon,和面. Satu lagi terakhir artinya ho. Ho artinya mencampur. 就是把 bisa jadi 粉状的粉状或粒状物掺和在一起. Jadi digabung, dicampur gitu. Ho. Misalnya 面粉里或点糖，面粉里或点糖。Jadi adonan terigu ini tambahkan lagi, campurkan dengan gula gitu. 或点糖，或这个或。还有第二个意思呢是量词，kata bantu，kata penggolong，用于洗东西换水的次数，或一剂药煎的次数。Kalau yang kedua, 或 ini artinya hitungan ketika kita mengganti air bilasan atau air cucian. 比如说，衣服洗了3货，衣服洗了3货， baju ini sudah dibilas 3 kali， 洗了3货。二货药 artinya rebusan atau godokan kedua. Jadi obat kalau cungyao itu kan biasanya rebus, terus tambahkan air, lalu direbus lagi. Kadang-kadang kan aturannya 3 gelas jadi 1 gelas. 的时候呢，就这个二货药 jadi godokan kedua. 好的，这个呢就是关于汉字的，我就讲到这里，其他的大家可以课下就再查看，然后在准备这个合字的这个带合字的成语呢，我只找到了这个5个成语，5、6个吧，就是因为有的是差不多的，所以我在这里呢就讲一个比较给我留下比较深刻的印象。风和劲起，风和劲起，风指的是风力，kekuatan anginnya atau angin yang bertiup，和就是这个稻禾是吧？稻禾，padi-padiannya atau gandumnya，劲起，它的意思是全部都起来，artinya semuanya berdiri。Jadi begitu angin bertiup, semua gandum tersebut berdiri, bangkit gitu ya. 这个意思呢，是说形容禾苗茁壮生长，形势兴盛。Artinya mengungkapkan atau menggambarkan padi ini benih-benih daripada padi atau gandum ini bertumbuh sangat kuat dan bertumbuh pesat lalu bergoyang menggambarkan situasi yang makmur. 这个呢，就是我看它的意思呢是描述了风吹庄稼时 menggambarkan ketika angin-angin ini bertiup ke kumpulan tanaman tersebut, 庄稼像波浪一样起伏的景象。Tanaman padi ini bergoyang seperti ombak. Ombak yang naik turun. 引申形容人才辈出，
dia menggambarkan, oh ternyata banyak sekali orang-orang yang punya kompetensi, punya potensi, 人才辈出, banyak sekali. 事业蓬勃发展的情景 menggambarkan masa depan kehidupan itu bisa berkembang pesat, 蓬勃发展的情景，就是这个风和劲起。那我们来看这个他给的例句呢，就是上有很多优秀人才，这次比赛风和劲起，各种比赛都取得了好成绩。Di kelas banyak sekali orang-orang yang punya potensi, yang berkompeten. 风和劲起 semua bidang lomba bisa diraih dengan hasil yang 好成绩 hasil yang baik, jadi bisa diraih oleh orang-orang yang punya potensi ini. 那么我相信印尼也是人才辈出的，是吧？风和劲起，相信印尼会越来越好，也会繁荣富强。有一天，当然它会繁荣富强，这个我们也要为印尼国家多多祷告。好的，那么我们的课就学到这里。最后，我想请大家欣赏一首歌，我们来看一看这首歌。